الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita masih lagi diberikan izin oleh Allah taala untuk sekali lagi kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah taala ini bagi menunaikan salat fardu Jumaat berjemaah. Dan ini merupakan Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan kita. Mudah-mudahan di sana terdapat keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung perbahasan kita berkenaan dengan hadis yang kita baca pada subuh tadi, iaitu berkenaan dengan pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita baca diriwayatkan daripada Abi Najih Al-Irbad As-Sariyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah salah seorang sahabat daripada kalangan Ahlus Suffah. Dan kita dah terang, Ahlus Suffah adalah orang-orang yang buat rumah berdekatan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerana mereka hanya nak belajar dengan Nabi, kemudian mereka nak beramal sekali dengan Nabi, dan mereka nak tengok Nabi itu pada tiap-tiap hari. Tuan-tuan, ni adalah golongan Ahlus Suffah. Jadi hadis ni dia diriwayatkan daripada Abi Najih Al-Irbad radhiyallahu anhu wa ardhah, salah seorang daripada golongan Ahlus Suffah ini. Jadi kata Abi Najih, yang ni kita ringkas saja tuan-tuan, sebab sebahagian daripada hadis ni kita dah terang pada subuh tadi. Yang mana kata Abi Najih, satu hari Nabi SAW dia nasihat kepada kami
dan seolah-olah nasihat itu ka'annahu mau'izatun muwaddi', kata Abi Najih, seolah-olah nasihat itu adalah nasihat perpisahan, kata Abi Najih. Maknanya pada hari Nabi SAW berikan nasihat ni, Nabi begitu bersungguh-sungguh, Nabi serius pada hari tersebut ketika mana menyampaikan hadis ni, menyampaikan wasiat ini. Lalu Abi Najih kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, fa'usina." Kalau macam tu, wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepada kami apa-apa yang kau nak wasiatkan, kata Abi Najih. Lalu Nabi SAW memperingatkan kepada para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan, berlaku pemesanan ini ianya berlaku pada waktu subuh. Ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Mubin pada mensyarahkan hadis ni. Jadi berlaku pemesanan ni adalah pada waktu subuh, pada waktu itu. Jadi kata Nabi SAW, perkara pertama yang perlu kamu jaga sungguh-sungguh. Tuan-tuan, Nabi masa dia sebut benda ni, Nabi sungguh-sungguh. Tuan-tuan, Nabi begitu emosi sehingga kan kata Abi Najih Al-Irbad, masa Nabi SAW sampaikan nasihat ni, kalaulah orang boleh dengar, wajilatil qulub, maka hati akan rasa bergetar, kata Abi Najih. Wazarafatil uyun, dan orang kalau dia dengar Nabi pesan ni, maka akan mengalirlah air mata. Cuma yang baca hadis pada tengah hari ni, dia lepok sikit. Dia punya minyak nak dekat habis lah, kan? Ni subuh tadi ada, tengah hari ada, tuan-tuan, nanti lepas asar kat Masjid Negeri pula lepas asar ni. Jadi Nabi pesan benda ni taklah macam saya pesan, tuan. Saya cuma baca saja. Tu pun dalam keadaan orang kata ya nak puasa, takut-takut nanti ni ada ayat depan ni, tuan. Ni cubaan ni. Masya-Allah. Tuan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Tuan, jadi Nabi sampaikan benda ni, Nabi begitu emosi sehingga Abi Najih kata, kalaulah kamu dengar, kalau orang dengar, maka nescaya, kata Abi Najih, hati akan bergetar kalau kamu dengar Nabi pesan hari tu ni, dan akan boleh mengalirkan air mata kalau kamu dengar pesan Nabi ni. Dan apa yang Nabi pesan? Mula-mula Nabi kata, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Dan ni pesan yang pertama, takwa kepada Allah. Dan pasal apa Nabi pesan takwa? Kerana takwa ni ada dua sebab. Yang pertama, takwa adalah bukti kehambaan pada Allah. Tu yang pertama. Kerana tu kita tengok takrif yang diberikan oleh ulama. Dan tuan, pengenalan kepada yang dikatakan takwa tu apa dia? Kata ulama, takwa itu adalah menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan diri daripada yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, maka ini adalah hakikat kehambaan. Bila kata hamba, dia kena buat, dia kena patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia kena jauhkan diri dia daripada segala hak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan tuan, maknanya orang yang bertakwa kepada Allah ni, dia dah sampai kepada hakikat kehambaan itu. Manakala yang kedua, takwa adalah semulia-mulia kedudukan. Ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sesungguhnya
Yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu satu hari bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, wahai Aisyah, apa dia amalan yang bila kami buat maka menyamai dengan orang-orang yang banyak beramal kepada Allah? Dan apa dia perkara yang paling besar bila kita buat, maka dia menyamai dengan orang-orang yang banyak beramal pada Allah. Lalu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ittaqil maharim, kamu jauhkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Takun a'badan nas, kamu akan jadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang boleh meninggalkan benda yang diharapkan oleh Allah ni, katanya Imam Ghazali rahimahullahu taala, hanya daripada golongan yang siddiqin, iaitu hanya daripada golongan orang-orang yang benar, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Tuan-tuan, orang yang benar ni dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pesan, mula-mula sekali kamu jaga takwa kamu kepada Allah taala. Tuan-tuan, jaga takwa ni, dia bukan kita nak jaga benda lain. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lebih jaga benda lain daripada perkara yang lebih penting untuk kita jaga. Tuan-tuan, ada orang yang dia nak dekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, dia duk kira dia nak pakai jubah lagu mana, dia duk kira dia nak pakai kepiah lagu mana, dia duk kira aksesori, dia duk kira zahir, dia duk kira luaran dia. Sedangkan kata Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawasanya orang yang menyucikan jiwa kepada Allah Ta'ala ni adalah orang-orang yang memperbetulkan hati dia, yakni dia buang daripada hati dia segala kekotoran, lalu dipakaikan pada hati tersebut segala kebaikan-kebaikan. Tuan-tuan, maka ni adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Nabi kata, jaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sam'u wa ta'ah. Nabi kata kamu kena dengar dan juga kamu kena taat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kepada siapa? Iaitulah kepada pemimpin, kepada pemerintah. Tuan-tuan, yang ni kita dah sebut pada pagi tadi secara panjang lebar. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Nabi SAW mutlak. Manakala ketaatan kepada manusia fihi nazar, adanya penelitian, kita kena tengok terlebih dahulu. Tuan-tuan, kena tengok lagu mana. Kalaulah yang pimpin kita ni suruh kita melakukan perkara baik, dan dia suruh kita melakukan perkara yang tidak bercanggah dengan syarak sama sekali, tuan-tuan, pada waktu itu hendaklah kita dengar dan patuh kepada pemerintahan dia. Tuan-tuan, apa yang Nabi SAW nak sampai pada kita? Nabi nak sampaikan kepada kita, jangan kita berkelahi di antara satu sama lain. Tuan-tuan, nak kena jaga kesatuan di antara kita. Jangan sampai kita bercerai-berai. Sebab kata ulama, bila mana dalam satu kelompok, dalam satu tempat, lebih-lebih lagi dalam satu negeri, dalam satu negara, bila mana kita bercerai-berai ni, orang akan buat kepala sendiri, orang akan buat undang-undang sendiri. Tuan-tuan, dia jadi kacau bilau, kemudian tidak ada peraturan dan sebagainya. Tuan-tuan, ini akan lebih mengharukan keadaan. Ini akan lebih mengacau bilaukan keadaan. Jadi Nabi SAW kata, kalaulah pimpinan itu dia suruh kamu buat benda baik,
dan tidak menyelisihi syarak, taat pada dia. Sekalipun kata Nabi SAW, ta'ammara alaikum abdun, kata Nabi, sekalipun yang perintah kamu itu adalah daripada kalangan hamba. Tuan-tuan, hamba yang diangkat menjadi pemimpin ini masih lagi menjadi khilaf ulama. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawa tidak harus kita mengangkat seorang hamba itu untuk menjadi pimpinan. Tuan-tuan, tapi pasal apa? Nabi SAW sebut juga daripada hadis ni, kalaulah yang jadi pemimpin kamu tu seorang hamba, dengar dan taatlah kepada dia. Tuan-tuan, Nabi nak abang, walaupun pemimpin yang naik itu daripada kalangan orang yang tak berapa nak baik, kemudian dia pun kita tak berkenan dekat dia, tapi nak buat lagu mana dah dia boleh, kemudian kemenangan itu berpihak kepada dia. Tuan-tuan, maka kita tengok pada apa yang dia perintah. Kalaulah dia perintah kita dengan kebaikan, sam'u wa ta'ah. Tapi kalau seandainya dia perintah kepada kita dengan perkara-perkara maksiat kepada Allah, Nabi ajak, la sam'a wa la ta'ata, tak ada lagi dah dengar dan tidak ada lagi dah ketaatan kepada pemimpin yang macam ni, kata Nabi SAW. Dan tuan, lalu Nabi SAW pun kata, may ya'ish minkum, siapa-siapa yang selepas daripada wafat aku ni dia masih lagi hidup, kata Nabi. Dan tuan, maknanya lepas wafat Nabi, orang ni diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala, lalu dia masih lagi hidup, kata Nabi, nanti dia akan tengok fasayara ikhtilafan katsira, dia akan tengok banyaknya berlaku perselisihan. Tuan-tuan, perselisihan ni bukan hanya setakat perselisihan. Tuan-tuan, hari ni pun peninglah kita. Pasal semua orang dia akan mendakwa yang dia adalah hamba Allah, dia akan dakwa dia orang beriman, dia akan mendakwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, masing-masing ni dakwa. Tuan-tuan, tetapi Islam dia ada kaedah dia. Islam ada kaedah dia. Kaedah yang diletakkan oleh Islam. Tuan-tuan, kalau boleh kita pakai kaedah ni. Kaedah ni sangat-sangat memberikan manfaat pada kita. Tuan-tuan, ulama kata apa ni dalam kaedah? Al-ibratu laisa minal alfaz. Sesuatu perkara itu tidak diambil kira daripada namanya. Tuan-tuan, dia tak dikira daripada namanya, tetapi yang diambil kira adalah dari segi praktikalnya. Tuan-tuan, yang diambil kiranya adalah dari segi amalan dia. Tuan-tuan, sebagai contoh, saya dah buat dah contoh ni pagi tadi. Tuan-tuan, ada orang yang nama dia Abu Bakar. Tuan-tuan tahu tak siapa dia Abu Bakar? Tahu lah Ustaz. Abu Bakar ni sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, tetapi Abu Bakar yang ni, yang sahabat Nabi ni, dia sanggup menggadaikan nyawa dia untuk Nabi. Tuan-tuan, yang nama Sayyidina Abu Bakar ni, dia adalah orang yang membenarkan Nabi, tak kira apa sekalipun dia akan benarkan Nabi. Tuan-tuan, yang namanya Sayyidina Abu Bakar ni, dia sanggup mati untuk Nabi SAW. Tuan-tuan, tapi ada tak orang pada zaman ni nama dia Abu Bakar? Tuan-tuan, ada. Jangan kata Abu Bakar, dia pergi ubah pula jadi Ben. Abu Bakar dia nampak macam kampung sangat, maka dia kata Ben lah, Bakar. Tuan-tuan, ada je orang yang nama Abu Bakar, ada je orang yang nama Umar, nama Islam. Tuan-tuan, tapi apa kata Nabi SAW? La yabqa minal Islam illa ismuh. Tak ada pun yang tinggal pada Islam itu melainkan namanya. Tuan-tuan, maknanya apa? Ada orang dia tinggal nama aja, tetapi amalan dia jauh daripada apa yang diajak oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, maka ingat kaedah ni. Tuan-tuan, sesuatu perkara tu bukan pada jenama dia, akan tetapi dilihat kepada praktikal daripada amalan dia. Lagu mana dia sesuai dengan ajaran Nabi ataupun ianya tidak sesuai dengan apa yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, nanti kamu akan tengok banyak berlaku perselisihan. Bahkan disebut oleh ulama, bukan setakat perselisihan, bahkan maksiat semakin berleluasa di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, bahkan maksiat lebih menarik daripada perkara-perkara kebaikan dan saleh kepada Allah. Tuan-tuan, solat tarawih misalnya, apa ni, mula-mula dia penuh malam pertama, penuh. Nanti dia mai apa ni, pertengahan Ramadan dia koi kurang lagi. Ni dia jadi koi kurang lagi. Tuan-tuan, nampak macam tak menarik. Benda-benda kebaikan ni nampak macam tak menarik dan sebagainya. Manakala benda maksiat itu jauh lebih menarik lagi. Tuan-tuan, sebab itu di sekolah saya pesan dekat apa ni, anak-anak pelajar lah. Saya kata, esok bila kamu jadi pendakwa, bila kamu esok ni nak tarik orang, nak ajak orang kepada agama, pastikan nak kena ada apa ni, tarikan bagi orang ni rasa menarik dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Tuan-tuan, sebab tu saya kata, masjid lah ni kena buat segak-segak masjid kena buat segak-segak. Speaker kena pakai hak yang elok-elok lah. Tok Bilal pun kena azan macam Tok Bilal yang ni Masjid Bukhari ni. Dengan suara dia apa semua sekali kita dengar pun Allah. Pasal apa? Tuan-tuan, di luar sana tu dengan gitarnya, dengan drumnya, dengan keyboardnya dan sebagai benda mak nenek ni, nampak macam perkara maksiat itu jauh lebih menarik. Tuan-tuan, maka nak lawan benda ni, dia kena jadi menarik sama. Pasal apa? Kerana Nabi sebut, nanti kamu akan tengok banyak berlaku perselisihan dan ulama sebut, tuan-tuan, bukan perselisihan saja, bahkan maksiat berleluasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika mana berlaku macam tu, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada masalah. Kerana pada zaman itu orang dekat dengan sumbernya. Tuan-tuan, zaman Nabi tak ada masalah. Bila ada perkara, bila ada masalah, mereka akan kehadapankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan khabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebagai contoh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, satu hari dia duduk dengar ada seorang sahabat Nabi, kalau tak silap Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah, dia baca Quran. Tuan-tuan, Quran ni dia ada macam-macam versi bacaan. Tuan-tuan, dia ada macam-macam versi bacaan. Kalau di Al-Azhar di Mesir, tuan-tuan, dekat Masjid Al-Azhar, saya ingat lagi, masa tu sembahyang tarawih di belakang Al-Syekh Muhammad Aqim. Allah Ta'ala alam dia hidup lagi ataupun dia dah meninggal dunia. Masa tu tahun 2003, sekitar macam tu, 2003, lama dah. Allah Ta'ala alam dia hidup lagi ataupun dia dah meninggal dunia. Tapi Masya Allah, dia imam di Masjid Al-Azhar. Tuan-tuan, sembahyang tarawih dengan dia lama. Pasal apa lama? Kerana dia akan sembahyang tu, dia akan bawa 2-3 jenis qiraat, baca belain-belain. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha 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 wallaili idza saja wallaili idza saja wallaili idza saja. Tuan-tuan, lama. Jadi bacaan Al-Quran ni dia macam tu, dia ada belain-belain yang disebut sebagai Al-Qiraat. Tuan-tuan, satu hari Sayyidina Umar tu dengar, lain baca Quran ni. Lalu ditegur oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah lagi dengar orang baca Al-Quran macam engkau baca ni. Dan lalu sahabat ni kata apa? Aku dapat bacaan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, ringkasnya Sayyidina Umar terus sahaja pi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengiyakan bacaan sahabat yang berlain daripada orang lain. Dan tuan, maknanya apa? Tak ada masalah pada zaman tu. Kerana zaman tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dideklar oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi, ianya adalah menjadi kata pemutus dan sebagai hukum pada waktu itu. Tuan-tuan, tapi kita yang duk jauh ni nak buat apa ni? Jauh ni. Bahkan tuan-tuan, nak buat macam mana? Kita duk jauh dah. Kita duk jauh. Tuan-tuan dengar saya cakap ni, berimanlah, bertakwalah, buat itu, buat ni. Tuan-tuan balik amalkan, alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi ulama kata di akhir zaman kamu akan menyaksikan bagaimana keadaan pada akhir zaman. Syaikhukum syaikhul fussaq, kata ulama. Guru kamu adalah guru-guru yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ya Allah, memanglah kita mengaji Mesir lah, mengaji kat mana lah. Dan tapi dalam tempoh kita mengaji dulu ni, ada tak benda-benda yang kita buat yang tak elok? Ada. Moga bukan kita sahabat, kita bukan letuk wali lagu mana pun. Dan subhanallah. Jadi di akhir zaman ni nak buat lagu mana ni? Dalam keadaan yang hiruk pikuk macam ni, kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian semua berpegang dengan ajaran aku, kata Nabi SAW. Dan tuan, pegang dengan ajaran Nabi dan pegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin, iaitu khalifah-khalifah Rasulullah. Tadi kita sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, dan juga para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, saya suka bawa sebut apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Fathul Mubin. Tuan-tuan, dia kata apa? Kita yang duk jauh ni, dah jauh sangat dah kita ni. Tuan-tuan, macam mana kita nak sampai kepada tahap amalan yang mana amalan tersebut sama sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, kita hendaklah berpegang kepada salah satu daripada mazhab-mazhab yang empat ini. Sama ada mazhab Hanafi, sama ada mazhab Maliki, sama ada mazhab Syafi'i, sama ada mazhab Hambali. Tuan-tuan, berpegang kepada mazhab-mazhab ni. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang yang begitu faham dengan Al-Quran, yang faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau nak harap dengan pahaman kita sendiri takut salah nanti. Tuan-tuan, kata Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu taala, hadis adalah padang yang boleh menyesatkan manusia. Tuan-tuan, ni hadis. Dia boleh sesatkan orang. Kalau seandainya orang ini dia tidak merujuk, tidak mentadabbur hadis Nabi dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, saya bagi contoh hadis berkenaan dengan sutra. Orang kalau sembahyang, tuan-tuan, kena cari sutra. Sahabat kata, kami dekat Masjid Nabawi, tiang-tiang masjid ini menjadi rebutan kami. Pasal apa? Kami nak beramal dengan apa yang diajak oleh Nabi. Tuan-tuan, letak sutra kat depan, 3 hasta ke hadapan. Tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Supaya orang tak lintah depan kita. Tuan-tuan, supaya kita sembahyang lebih khusyuk, lebih hadir hati kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita letakkan sutra ni. Tuan-tuan, bila kita dah letak sutra, tiba-tiba ada orang lintah, Nabi kata fadfa'u, maka hendaklah ia ditolak, kata Nabi. Tolak macam ni. Dan kalaulah dia melintah sekali lagi, Nabi kata fadfa'u,
maka hendaklah dia ditolak sekali lagi. Dan kalaulah dia melintas buat kali yang ketiga, faqtuluh fa innahu syaitan, hendaklah kamu bunuh dia kerana dia bukan manusia, dia adalah syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau yang melintas tu cucu kita yang balik raya ni, guna kan, yang ni besar-besar macam ni kan, duk main-main kan, mana nak tahu buah kan? Anak saya pun buah tengah-tengah duk semayang, cucu kita ni besar-besar macam ni lintas, dia ingat Tok Wan main dengan dia pun lintas lagi. Kali ketiga Tok Wan cari kapak kat dapur kapak pala tu dia gamuknya tuan-tuan, yang banyak mati-mati, bunuh bini, bunuh anak, bunuh ayah, pasal macam ni kot gamak faham hadis sendiri gamak Allah Ta'ala ala. Tuan-tuan, jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, jaga-jaga hadis ni, dia padang yang boleh menyesat. Tuan-tuan, bila Nabi sebut, Nabi dia tak sebut lagu kita. Dalam kaedah hadis, bila Nabi sebut ni, perkataan Nabi jami' mani'. Ini hebatnya percakapan Nabi. Nabi tak cakap lebih dan Nabi tidak akan kurang dalam percakapan dia. Jami' mani', dia cukup. Tuan-tuan, kerana tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, satu hadis yang pendek dia boleh bawa keluar sampai 70 hukum daripada dia. Masya Allah, ini merupakan keistimewaan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang dengan ajaran aku, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu bin nawajiz, kamu pegang sungguh-sungguh sunnah ni, seolah-olah macam kamu gigit benda dengan gigi geraham kamu. Maknanya pegang sungguh-sungguh, dan kamu kena ingat, kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan kamu kena jauhkan daripada perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa dia makna perkara baru ni? Makna perkara baru dekat sini adalah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Quran, dengan sunnah. Tuan-tuan, yang ni bukan baca Yasin malam Jumaat lah. Yang tu tidak. Ini bukannya majlis Maulidur Rasul, bukan yang tu. Yang ni bukannya kunut pada waktu subuh ke, atau perkara-perkara yang biasa kita duk buat. Tuan-tuan, yang Nabi kata ni adalah perkara-perkara mengarut. Yang Nabi kata ni adalah perkara-perkara yang merepek, yang ianya tidak ada pun daripada Quran dan sunnah. Kalau dia buat pun ada larangan daripada Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka hak ni yang dinamakan sebagai perkara baru dan juga bid'ah. Tuan-tuan, sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia sebut al-bid'atu bid'atan. Tuan-tuan, Imam Syafi'i kata bid'ah tu ada dua. Yang pertama adalah bid'atul hasanah wa bid'atul dalalah. Tuan-tuan, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah seorang daripada ulama besar di dalam mazhab Syafi'i, dia lagi hebat lagi. Dia kata apa? Bid'ah itu terbahagi pula ianya kepada 5 bahagi. Tuan-tuan, ni kata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Tuan-tuan, senang untuk kita simpulkan benda yang bid'ah ini adalah perkara-perkara yang tak dibenarkan pada syarak. Bukan perkara baru yang kita buat. Tuan-tuan, sekalipun ada perkara baru yang kita buat, kita angkat dan cuba kita tengok dari segi syaraknya, boleh ataupun tidak. Tuan-tuan, sebagai contoh, kalau kita kata majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam majlis Maulidur Rasul ni ada apa? Ada ceramah. Tuan-tuan, ceramah diharamkan pada syarak. Ke ada dalil kata apa ni haram ceramah? Kalau tak ada tauliah ya. Ni ceramah kan? Tak ada. Malah ianya digalakkan.
Tazkirah itu memberi manfaat kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan, kemudian dalam majlis Maulidur Rasul ada perhimpunan yang macam ni. Dan tuan, adakah berhimpun ni dilarang oleh agama? Ada tak tuan? Tak ada. Ianya tak dilarang sama sekali. Yang ketiganya ada memberi makan kepada orang. Dan tuan, adakah memberi makan ini dilarang pada syarak? Dan tuan, kalau ada, tolong abang. Melainkan benda tu digalakkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, it'amut ta'am. Berikanlah makan kepada orang, kata Nabi SAW. Dan tuan, jadi perkara baru dan bid'ah bukan perkara-perkara yang macam tu. Ini adalah perkara-perkara yang dibenarkan pada syarak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah benda-benda yang dilarang sama sekali pada syarak. Contoh, tuan-tuan, dia tak sembayang, tetapi sembayang hanya pakai niat. Tuan-tuan, ni bid'ah. Dia tak sembayang pun, orang suruh dia pergi sembayang. Ni, pergi sembayang. Hang buat dah. Ya Allah, memang aku nak buat. Sebab tu ajak hang sekali. Buat dah. Rupa-rupanya tuan-tuan, jenis mayang pakai niat pakai niat. Tak ada takbir tu ihram, tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud, tak ada duduk antara dua sujud, tak ada. Tuan-tuan, maka ni yang dimaksudkan sebagai perkara baru dan bid'ah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jauhkan diri kita daripada perkara-perkara ni. Pasal apa? Kerana kita disuruh melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dulu setakat tu. Habis dah hadis ni. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah taala. Dan di kesempatan yang ada ni saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin kepada semua sekali. Mudah-mudahan esok hari raya adalah hari yang sebenar-benarnya kita menyambut kemenangan kita pada bulan Ramadan ni. Dan sebagaimana yang kita beritahu dalam khutbah tadi, amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, tuan-tuan, bagi berterusan, meriahkan dia sebagaimana kita meriahkan bulan Ramadan, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.